Di dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, etika bermaksud moral atau nilai seseorang manusia di dunia ini. Di dalam bahasa Grik kuno iaitu etik yang bermaksud tingkah laku atau perangai. Dalam Islam pula ia bermaksud kepribadian yang betul berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Perkataan etika sendiri membawa maksud yang penting untuk manusia seperti kita sebagai masyarakat. Etika juga boleh menjadi tanggungjawab moral oleh masyarakat. Dalam kelompok masyarakat, peranan kita sebagai seorang masyarakat adalah amat penting kerana ia perkara yang perlu kita perhatikan supaya peranan kita sebagai masyarakat dapat mengenal pasti teori etika itu sendiri. Dengan perkara seperti itu, maka akan terjadilah sesuatu yang baik buat kita ini. Dengan etika juga dapat memberikan kita petunjuk untuk tentang masalah moral dan bagaimana ianya terjadi. Etika yang membentuk mengikut kepribadian pada zaman dahulu tidaklah boleh diguna pakai lagi oleh kita pada masa kini kerana ianya sangat jauh ke belakang kita dan tidak sama sekali. Seterusnya, etika juga dapat menentukan sesebuah masyarakat itu supaya dapat menentukan arah perkembangan ataupun tidak. Manfaat yang kita dapat dalam hidup masyarakat ini adalah dapat memberi kehidupan yang sejahtera dan harmoni dalam hidup kita. Kita kena hargai pengorbanan orang dulu-dulu yang bersusah payah untuk mengharmonikan hidup kita sekarang ini. Seterusnya, kita dapat menimbulkan rasa kepercayaan dalam hidup masyarakat kerana kalau bukan masyarakat yang kita percaya, siapalah yang perlu kita harapkan yang hidup bermasyarakat ini. Selain itu, kita dapat saling menghargai antara sesama masyarakat apabila kita menerapkan etika yang betul. Seterusnya, kita juga dapat mempraktikkan dalam kehidupan seharian kita. Kesimpulannya, etika adalah istiadat atau kebiasaan baik dalam hidup manusia dari segi perlakuan percakapan. Ianya amatlah penting kerana ia digunakan dalam kehidupan seharian kita. Etika adalah sifat yang perlu ada dalam diri semua manusia. Selain itu, etika mempunyai kebaikan kerana dapat menjadikan seseorang yang sentiasa mengikut arahan. Jika tidak faham akan etika ini, maka akan terjadilah masalah moral dalam masyarakat kita. Seperti mana yang kita tidak boleh bayangkan yang akan berlaku pada masa hadapan kelak. Yang pertama, memahami konsep falsafah etika dalam mengenai permasalahan sosial masyarakat. Yang kedua, mengenal pasti faktor permasalahan sosial masyarakat. Yang ketiga, menilai peranan dari pelbagai pihak dalam mengenai permasalahan sosial dalam masyarakat. Perkataan falsafah berasal daripada dua perkataan dalam bahasa Grik kuno iaitu filosofia. Philo bermakna cinta dan sophia bermakna kebijaksanaan, yang akhirnya membawa makna cintakan kebijaksanaan atau sahabat kepada kebijaksanaan. Definisi falsafah secara khasnya ialah pengkajian yang merujuk kepada asas mengenai hakikat sesuatu realiti, kewujudan atau kejadian, ilmu pengetahuan, nilai, akal, minda dan bahasa. Etika pula berasal daripada perkataan ethos yang ditaklukkan sebagai personality dan moral, termasuk semua aspek prinsip dan tingkah laku, peribadi dan kepercayaan tentang betul dan salah. Etika juga termasuk menggambarkan tingkah laku manusia dalam masyarakat. Dari perspektif Islam, etika amat penting kerana Islam menggambarkan prinsip amanah, keadilan, kesamarataan, tawaduk dan wasatiyah berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah. Etika juga boleh diertikan sebagai amalan atau prinsip yang baik yang harus diamalkan dalam kehidupan seharian. Pengertian etika sangat luas sehingga meliputi bidang pendidikan, perniagaan, hubungan sosial dan perhubungan antarabangsa. Masalah sosial pula bermaksud isu yang timbul dalam masyarakat mempunyai sifat sosial dan berkait rapat dengan nilai sosial dalam sistem kemasyarakatan. Masalah sosial timbul kerana perbezaan yang ketara antara nilai sosial dengan realiti sedia ada. Punca utama masalah sosial biasanya adalah proses sosial dan gejala sosial. Apabila proses sosial dan gejala sosial memberi kesan negatif kepada kehidupan manusia,
proses sosial dan gejala sosial ini akan berubah menjadi masalah sosial. Masalah sosial ini sering menghalang realisasi kebahagiaan dan realisasi keperluan asas sosial. Contoh masalah sosial yang sering dihadapi oleh manusia dalam kehidupan ialah kemiskinan, jenayah dan ketidaksamaan sosioekonomi. Gejala sosial rogol atau jenayah rogol. Istilah rogol merujuk kepada serangan seksual mangsa yang terpaksa menolak persetujuan untuk melakukan hubungan seks oleh penyerang. Sebagai contoh, perogol akan menyerang mangsa dengan tindakan melulu dan mangsa tidak dapat akan membuat apa-apa. Seterusnya, rogol berpunca daripada penggunaan perangkap dan sebagainya. Antara contohnya, perogol akan mengajak mangsa ke rumah untuk melakukan kerja dan itulah berlakunya peluang untuk perogol merogol. Dan akhir sekali, setiap orang perlu memainkan peranan penting dalam menangani gejala sosial ini. Antara contohnya, pihak keluarga perlu memberi didikan agama yang secukupnya. Arak ataupun minuman keras, jika diambil secara kerap, ia akan menjadi ketagih. Hal ini kerana menjadi habit. Seterusnya, minuman alkohol yang berterusan boleh mengakibatkan kematian. Hal ini disebabkan arak banyak memberi kesan negatif kepada manusia. Antara contohnya, kerosakan organ dan otak. Bukan itu saja, malah peningkatan kadar jenayah, peningkatan kejadian penyakit mental dan pemecahan sistem keluarga. Isu penyalahgunaan dadah. Dadah datang dalam pelbagai bentuk dan saiz dan fungsinya adalah memberi unsur negatif kepada manusia seperti kematian. Ini kerana manusia mengambil dadah untuk melupakan masalah-masalah di dunia dan ingin berseronok. Seterusnya, rakan sebaya adalah salah satu faktor ramai manusia terpengaruh dengan isu penyalahgunaan dadah ini. Dan akhir sekali, dadah mendorong untuk melakukan perkara-perkara yang terkutuk iaitu bermaksiat, merompak dan sebagainya. Oleh sebab itu, janganlah mengambil dadah. Gejala melepak. Membuang masa dengan melakukan perkara yang tidak berfaedah. Antara contohnya, bermain online game dan sebagainya. Seterusnya, setengah orang mungkin menganggap budaya melepak ini sebagai hobi yang mudah, tapi ia mempunyai kebaikan dan keburukan. Kebaikannya adalah dapat mengadakan hubungan silaturahim dengan kawan-kawan dan keburukannya adalah banyak tanggungjawab akan terabai. Dan akhir sekali, kebanyakan lebih gemar melepak di tempat yang lebih eksklusif seperti kafe bertaraf antarabangsa dan pusat-pusat hiburan yang melalaikan. Hal ini disebabkan banyak duit dibazirkan dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Faktor yang pertama ialah diri sendiri. Pertama, remaja susah menyesuaikan diri dengan persekitaran yang baru menyebabkan mereka susah mengendalikan emosi. Sebagai contoh, remaja lebih mudah menerima kejutan raya ataupun culture shock apabila mereka berjauhan daripada pengawasan ibu bapa, terutama di universiti. Kedua, kekurangan didikan agama menyebabkan remaja terjerumus kepada masalah sosial. Sebagai contoh, remaja yang kekurangan didikan agama akan melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah seperti mencuri. Ketiga, menonton filem berunsur negatif mempengaruhi remaja untuk meniru aksi-aksi negatif yang dipamerkan di dalam filem. Sebagai contoh, remaja akan membuli remaja lain akibat daripada aksi-aksi yang tidak berfaedah yang dipamerkan di dalam filem. Faktor yang kedua ialah rakan sebaya. Pertama, terikut sikap negatif rakan sebaya. Sebagai contoh, rakan yang bermasalah lebih aktif melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah seperti membuli, menjadi samseng, mencuri, mengambil dadah, pergaulan bebas dan sebagainya. Kedua, memilih rakan yang baik menjadi cabaran. Rakan yang baik akan mendorong kita kepada kebaikan, manakala rakan yang bermasalah akan membawa kita kepada masalah. Sebagai contoh, jika seseorang itu berkawan dengan rakan yang suka ponting sekolah, maka mereka juga akan turut ponting sekolah dan perbuatan tersebut tidak mendatangkan kebaikan pada diri sendiri. Faktor yang ketiga ialah ibu bapa. Pertama, ibu bapa mementingkan pekerjaan daripada memberi perhatian kepada anak mereka. Ini menyebabkan remaja melakukan perkara-perkara negatif seperti ponting sekolah kerana menginginkan perhatian daripada ibu bapa. Kedua, ibu bapa yang bercerai akan memberi kesan negatif kepada remaja. Remaja daripada hasil keluarga yang berpecah
akan lebih mudah terpengaruh dengan perkara yang tidak bermanfaat seperti merokok, pergaulan bebas, melepak dan putus sekolah. Ketiga, ibu bapa menjadi contoh yang negatif kepada remaja. Remaja akan mengikut perbuatan yang dilakukan oleh ibu bapa. Sebagai contoh, sekiranya ibu bapa meminum arak, maka remaja juga akan mengikuti perbuatan tersebut. Faktor yang keempat dan terakhir ialah media massa. Pertama, sesetengah remaja ketagih dalam melayari internet. Sebagai contoh, remaja akan poten sekolah untuk ke cyber cafe semata-mata untuk bermain permainan video. Kedua, media massa memberi implikasi yang negatif kepada remaja jika disalahguna. Sebagai contoh, filem barat yang banyak mempamerkan agenda-agenda negatif akan diikuti oleh remaja zaman kini kerana perasaan ingin tahu dan ingin mencuba. Ketiga, remaja tidak terlepas daripada melakukan jenayah di internet. Contoh jenayah cyber seperti penipuan, kecurian maklumat, penyebaran virus, perbodaman dan sebagainya. Di era globalisasi ini, terdapat banyak masalah sosial yang boleh kita nampak dan kita dapati bahawa ia memberikan kesan yang buruk terhadap masyarakat kita ini. Masalah ini pastinya membuatkan kita risau dan kemungkinan ia boleh mendatangkan perkara yang lebih buruk lagi. Sebagai umat Islam, kitanya pastinya tidak suka akan perkara-perkara ini berlaku di hadapan mata kita ini. Islam meletakkan garis panduan yang asas untuk kita patuhi dan kita mestilah mengetengahkan ajaran Islam di dalam masyarakat hari ini. Berikut adalah peranan kita sebagai umat Islam dalam mengatasi permasalahan sosial masyarakat kita ini. Yang pertama ialah peranan sekolah. Sekolah adalah tempat yang menjadi peranan dalam mendidik anak bangsa yang dalam akhlak Islam yang baik. Pelajar dapat dilatih supaya menjadi orang yang sentiasa dapat menghormati antara sesama kawan sekolah dengan bercakap dalam kadar rendah diri dan mulia. Mereka mestilah diajarkan bercakap dengan dalam bahasa yang baik dan sopan. Jika kita tidak diajarkan, mereka akan menggunakan bahasa yang boleh menyakitkan hati orang lain. Dalam Islam, kita dilarang untuk menyakiti hati seseorang dengan tutur kata kita. Persatuan ibu bapa dan guru seperti iaitu PIBG mestilah memainkan peranan yang penting sebagai orang dewasa dalam masalah ini. Kerana mereka hendaklah saling bekerjasama dalam membuat perjumpaan dengan lebih kerap untuk membincangkan masalah yang mereka hadapi. Jika tiada komunikasi antara kedua-dua pihak ini akan membuat masalah ini menjadi buruk lagi. Yang kedua, peranan ibu bapa. Ibu bapa mestilah tahu akan anak-anak mereka berkawan dengan siapa dan selalu mengenal pasti supaya anak mereka boleh berkawan dengan orang yang bersifat peribadi yang baik. Ibu bapa juga hendaklah meluangkan waktu bersama supaya mereka lebih disayangi. Seterusnya, ibu bapa juga boleh mengajarkan tentang agama Islam supaya anak-anak boleh merasa filsafat dalam diri mereka. Seterusnya, jika anak-anak melakukan kesalahan yang teruk dalam Islam juga mengajarkan kita supaya tidak memukul atau memberi hukuman yang kejam. Walhal, Islam mengajar kita untuk memberikan teguran dengan nada yang tegas. Beberapa juga boleh melatih mereka mengaji atau solat untuk menyedarkan diri mereka. Jika ibu bapa berbuat begini kepada anak-anak, mereka akan tidak merasa marah terhadap ibu bapa mereka. Ia menunjukkan rasa kasih sayang ibu bapa terhadap anak-anak mereka. Yang ketiga, peranan rakan sebaya. Kita sebagai manusia hendaklah pandai memilih kawan atau rakan sebaya kerana ia membentukkan cerminan kepribadian diri kita terhadap orang lain. Kita boleh memilih berkawan dengan orang lebih dewasa daripada kita, tetapi kita mestilah tahu akan budi pekerti seseorang itu. Jika tersalah kawan, kita akan boleh terpengaruh dengan aktiviti yang buruk dan lalai.
Sememangnya waktu kita muda, kita akan berasa ingin tahu terhadap banyak benda baru yang boleh diajarkan oleh rakan sebaya kita. Seterusnya, kita sebagai umat Islam haruslah menasihati rakan sebaya kita supaya mereka sedar terhadap masa depan mereka. Rakan sebaya kita buntu terhadap masa depannya kerana mereka sering melepak dan sebagainya. Jika mereka tahu akan tujuan hidup mereka, pasti mereka akan berusaha untuk berubah dan sudah pasti mereka tidak mensia-siakan kehidupan mereka. Kita juga boleh mengajak rakan-rakan sebaya kita untuk melakukan aktiviti berfaedah seperti mancing dan bersukan. Sekurang-kurangnya ia boleh mengisi masa lapang dan juga menyihatkan tubuh badan kita. Yang terakhir, peranan kerajaan. Kerajaan mestilah melaksanakan undang-undang yang ketat kerana kerajaan adalah badan induk yang mempunyai kuasa terhadap sesuatu perkara itu. Kerajaan mestilah menggerakkan komuniti atau masyarakat itu untuk bersepadu antara sesama kaum supaya membuat aktiviti rondaan untuk memantau aktiviti atau kegiatan remaja yang melepak atau melakukan aktiviti yang tidak berfaedah pada waktu malam. Hal ini boleh membuatkan remaja zaman sekarang menjurus ke arah yang tidak bermoral seperti merempit dan sebagainya. Jika perkara ini boleh diatasi, para remaja boleh menjadi modal insan atau pemimpin pada masa depan. Ia juga boleh menjadi cerminan untuk negara-negara supaya mencontohi kita. Ketua di sesebuah komuniti masyarakat juga perlulah membuat program yang berfaedah untuk semua golongan bagi merapatkan lagi silaturahim antara kita seperti membuat aktiviti gotong royong, sukan dan sebagainya. Perkara ini sangat mudah dilakukan kerana ketua di sesebuah komuniti lebih mengenali akar penduduknya. Bagai aur dengan tebing, masalah ini boleh diatasi jika kita bekerjasama untuk menangani masalah sosial ini dengan baik. Masalah sosial dalam masyarakat kini amat membimbangkan kerana arus perubahan zaman yang melibatkan pelbagai aspek yang juga melibatkan cara masyarakat bersosial terhadap sekelilingnya. Perkara ini amat membimbangkan kerana golongan sahabat usia remaja sudah terlibat dengan masalah sosial ini. Ini akan memberikan banyak kesan terhadap pelbagai pihak, terutamanya terhadap individu, keluarga, masyarakat dan negara. Yang pertama, kesan terhadap individu. Pembentukan akhlak dan harga diri yang tinggi bermula daripada diri sendiri. Oleh sebab itu, setiap individu hendaklah mencorakkan diri mereka dengan perkara yang boleh memberikan manfaat terhadap individu itu sendiri. Sebagai contoh, seseorang yang telah melibatkan diri dalam permasalahan sosial seperti penagihan dadah akan hilang kepercayaan daripada orang lain kerana sifat mereka yang telah berubah daripada individu normal sebelum ini, dan mereka juga akan kehilangan segala pekerjaan dan kesenangan yang mereka telah kecapi sebelum ini. Yang kedua, kesan kepada keluarga. Institusi kekeluargaan memainkan peranan penting dalam membentuk keluarga yang bahagia serta harmoni. Selain itu, pembentukan akhlak juga bermula daripada bimbingan setiap ahli keluarga individu itu sendiri. Apabila salah seorang ahli keluarga melibatkan diri dalam permasalahan sosial, ini akan mengakibatkan masyarakat memandang serong terhadap keluarga individu itu. Ini kerana masyarakat akan beranggapan ahli keluarga itu tidak mendidik menjadi orang yang baik. Ini sekaligus menjatuhkan imej keluarga itu sendiri. Seterusnya, kesan terhadap masyarakat. Pada zaman kini, akhlak dan moral yang baik daripada setiap lapisan masyarakat amatlah penting. Ini kerana mereka merupakan tonggak dalam membentuk negara yang aman dan harmoni. Oleh sebab itu, permasalahan sosial masyarakat ini hendaklah dibanteras dengan segera. Masyarakat yang telah melibatkan diri dalam permasalahan sosial ini akan mengakibatkan keruntuhan akhlak serta menetapkan kesan negatif terhadap masyarakat sekelilingnya. Ini amat membimbangkan jika tidak dibendung dengan segera. Yang terakhir, kesan kepada negara.
Kesan yang paling ketara apabila permasalahan sosial ini tidak dibendung dengan segera ialah kita bakal kehilangan generasi baru yang akan memimpin negara pada masa hadapan. Selain itu, ini juga menyebabkan pembangunan serta sosioekonomi negara terjejas dan negara akan menjadi mundur. Di samping itu, negara turut dipandang serong dan dipandang enteng oleh negara luar. Permasalahan sosial dalam masyarakat ini juga memberikan kesan yang amat negatif terhadap bangsa serta agama yang ada di dalam sesebuah negara itu sendiri. Berdasarkan hasil perbincangan yang telah dibuat, Islam telah meletakkan garis panduan yang asas untuk kita patuhi dan kita sebagai umat Islam mestilah mengetengahkan ajaran Islam serta mengatasi permasalahan sosial masyarakat yang sering berlaku dalam negara ini. Pada zaman era hari ini juga telah banyak perubahan yang berlaku baik dari segi pembangunan, kemajuan teknologi maupun sikap manusia itu sendiri. Hal ini kerana kebanyakan manusia pada hari ini lebih materialistik dan lebih mementingkan wang daripada fitrah manusia. Semakin maju sesebuah negara, semakin rendah nilai dan moral masyarakat di negara tersebut. Setiap agama dengan sistem nilai dan etika yang mantap akan memastikan sesebuah masyarakat akan membangun dalam konteks yang berpeluang. Etika dan agama adalah bertindak sebagai faktor yang kuat ke arah kemajuan dan pembangunan sesebuah negara. Moral dan etika juga mempunyai banyak kepentingan dalam masyarakat kerana ianya merupakan peraturan hidup yang perlu dipatuhi. Moral dan etika penting dalam membentuk panduan hidup seseorang, akhlak seseorang, melahirkan masyarakat yang harmoni, organisasi